Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Penyakit coronavirus 2019 adalah strain baru coronavirus yang sebelum ini tidak dikenal pasti. Pandemik ini berterusan secara global adalah berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Wuhan, Hubei, China dan telah dikira sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020. Sehingga 11 Ogos ini, lebih daripada 20 juta kes coronavirus telah dilaporkan di lebih daripada 200 negara dan wilayah. Pandemik ini juga telah membawa kesan yang negatif kepada ekonomi negara, pendidikan dan juga sosial masyarakat. Penularan COVID-19 menjejaskan pendapatan para peniaga. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apakah kesan COVID-19 terhadap pekerjaan Puan? Sangat tak eloklah. Contohnya syarikat akan terjejas disebabkan supplier daripada Jepun pun mengalami benda yang sama. Jadi dia tak boleh nak supply kita punya barang untuk menjalankan untuk production kita. Bolehkah saya tahu apakah kesan COVID-19 terhadap sektor-sektor perniagaan di Malaysia dan juga bolehkah Puan berkongsi pengalaman Puan tentang isu ini? Sebenarnya usahawan tidak menjangka COVID-19 ini akan memberi impak yang besar kepada sektor perniagaan. Saya sebagai seorang usahawan juga telah mengalami kerugian yang amat besar pada waktu ini. Tambahan pula banyak operasi perniagaan terpaksa ditutup pada waktu PKP ini. Okey, Encik. Bolehkah saya tahu pada pendapat Encik, apakah kesan COVID-19 terhadap sektor-sektor pekerjaan di Malaysia? Sebenarnya semasa MSU diketatkan, sebilangan syarikat terpaksa ditutup dengan COVID-19 dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Dan masa-masa itu memang sukar untuk mencari pekerjaan baru kerana banyak syarikat yang tidak memberi peluang kepada pekerja baru. Pendidikan menerusi dunia maya cabaran baharu untuk guru dan pelajar. Dan salam sejahtera. Saya Jamie Wong. Dan saya Sunita. COVID-19 adalah sesuatu virus yang telah menyebar di Malaysia secara pantas. Pandemik ini telah memberi kesusahan terhadap rakyat Malaysia, terutamanya dalam segi pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu aspek yang dikira sebagai aspek penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat kerana ia memberi kesan terhadap pembangunan sesebuah negara secara menyeluruh. Kesan-kesan COVID-19 terhadap sektor pendidikan adalah murid-murid yang akan menduduki ujian UPSR dan PMR tidak akan menumpukan perhatian dalam kelas. Ini kerana ujian-ujian tersebut telah dibasmikan disebabkan COVID-19. Selain itu, ujian SPM dan STPM juga telah ditangguh kepada tahun 2021. Ini akan menyebabkan murid menjadi lebih stres. Kepada murid yang mempunyai keluarga yang berada dalam kesusahan, telah memberitahu bahawa kelas secara atas talian tidak membantu mereka. Ini kerana mereka tidak mempunyai akses internet di rumah. Mari kita lihat bagaimana COVID-19 telah memberi kesan kepada pelajar dan pensyarah. Adakah online kelas membantu? Bagi saya, okey je. Sebab dah biasa dengan teknologi yang terkini. Tapi dia tak memudahkan interaksi antara lecturer dengan pelajar. Adakah aplikasi Zoom, Google Meet atau Skype membantu Encik dalam menyampaikan talk ataupun lecture? To a certain extent, ya. Pada mulanya saya agak skeptikal dengan penggunaan kaedah online ni, tapi setelah beberapa bulan melibatkan diri dalam online webinar dan juga memberikan ceramah dalam kapasiti saya sebagai adjunct profesor di Universiti Malaysia Terengganu, saya sudah makin selesa dengan aplikasi seperti Zoom, Skype dan juga aplikasi yang lain. Tapi pada saya mungkin ini faktor umur ataupun generation gap, saya agak rindulah dengan kaedah lama bersemuka dengan pelajar dan juga berjumpa dengan para peserta dalam seminar dan persidangan. So tapi ini new normal dan kita tidak terpaksalah getting used to it. Konklusinya ialah begitulah perasaan seorang pensyarah dan pelajar. Ini menunjukkan bahawa COVID-19 telah membawa
kesan negatif yang banyak daripada kesan positif. Terima kasih. Memerangi pandemik ini, interaksi sosial di kalangan masyarakat juga telah dihadkan untuk menjaga jarak dan memperlahankan penyebaran coronavirus di negara ini. Batasan ini juga telah menyebabkan ramai masyarakat berasa stres dan murung semasa mereka dikuarantinkan. Seterusnya adalah temu bual mengenai kesan pandemik ini terhadap sosial masyarakat. Apakah perasaan anda apabila dikuarantinkan dari segala interaksi sosial untuk beberapa bulan semasa COVID-19? Perasaan agak tertekan sikit lah sebab terpaksa berjauhan dengan kawan, dengan family. Jadi dia agak sedih sedikit kat situ. Adakah situasi kuarantin ini menyebabkan interaksi anda dengan keluarga ataupun kawan berkurangan dan mengakibatkan anda jauh daripada mereka? Untuk kawan memang jauh lah sebab tak jumpa. Tapi untuk family bila balik tu lagi rapat dan akrab. Bagaimana anda mengatasi dan menghadapi situasi di mana anda tidak dapat berinteraksi secara bersumuka dengan kawan? Bagaimana sebab sekarang ni kita hidup dalam teknologi kan. Jadi banyak cara lah untuk berinteraksi dengan kawan-kawan. Jadi kita orang kita boleh video call ataupun voice call ke ber-WhatsApp. So ada banyak cara untuk berinteraksi lah antara satu sama lain. Saya boleh paling terbaik yang saya boleh buat is video call je lah. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita boleh keluar 20-20an macam tu. Kita tak boleh nak keluar, tak boleh apa, kita just video call. Jelasnya, apa yang telah didedakan adalah bahawa model ekonomi dan pembangunan kita sekarang tidak mampan dengan akibat negatif bukan hanya pada kualiti hidup kita tetapi mengancam keberadaan kita di bumi ini. Pelajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan lancarnya. Masyarakat tidak lagi dapat bersosial sesama lain seperti dahulu sebelum berlakunya pandemik ini. Pandemik ini tidak akan berakhir sehinggalah penemuan vaksin di mana jangkaan awal senario hanya akan berlaku sekitar tahun hadapan. Ini adalah cabaran besar terhadap manusia dan ia memerlukan lebih perhatian daripada sebelumnya kerana tidak banyak perhatian dan sumber yang diberikan kepada isu-isu ini pada masa lalu.